strategi yang kononnya lebih rapi, lebih sistematik, dan cuba meminimumkan kesan impak politik lompat parti yang pernah menggugat kestabilan negeri Sabah. Apakah langkah sebenar mereka dan sejauh mana ia boleh menahan gelombang perubahan politik di Sabah? Mari kita dalami bersama. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton setia semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Hari ini kami bawakan satu berita yang bertajuk PRN Sabah, Strategi BN Perlu Lebih Rapi. Ahmad Zahid Hamidi. Dipetik daripada Sabah Gazette. Putrajaya, Barisan Nasional BN mengambil strategi lebih tersusun menjelang pilihan raya negeri ke-17 PRN 17 Sabah agar pengalaman lalu termasuk kehilangan kerusi akibat lompat parti yang mengubah landscape politik tidak lagi berulang, kata pemerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri itu menyifatkan landscape politik Sabah sebagai rapuh dan dinamik apabila pernah menyaksikan pertandingan sehingga 11 penjuru bagi satu kerusi. Mana ada negara pilihan raya pertandingan sampai 11 penjuru. Artinya, orang sangat minat jadi calon parti-parti baharu dan calon bebas. Walaupun ada yang beranggapan lebih ramai lebih baik, tetapi keadaan ini tidak harus dipandang mudah, katanya kepada bernama dalam sesi temu bual di sini pada Isnin. Ahmad Zahid berkata, Dewan Undangan Negeri DUN Sabah akan terbubar secara automatik pada 11 November bagi memberi laluan kepada PRN 17 dan beberapa siri perbincangan mengenai persiapan telah berlangsung, namun sedikit tertangguh akibat bencana banjir di negeri itu baru-baru ini. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO baru-baru ini dilaporkan berkata, BN tidak akan bertanding di kesemua 73 kerusi DUN Sabah pada PRN 17 dan telah mengenal pasti jumlah kerusi yang difikirkan sesuai untuk ditandingi. Pada 5 September, beliau berkata UMNO dan BN Sabah memutuskan tidak bekerja sama dengan Gabungan Rakyat Sabah, GRS, bagi menghadapi PRN 17 Sabah, namun kekal menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH pada pilihan raya berkenaan. Para sahabat penonton semua, jika kita bandingkan dengan situasi semasa di Sabah, strategi BN nampak lebih berhati-hati. Tidak semua kerusi akan diserang, rundingan kerusi dilakukan, dan langkah bantuan kemasyarakatan digunakan sebagai sebahagian daripada strategi soft power. Namun, beberapa persoalan timbul. Sejauh mana pendekatan ini mampu menjinakkan persaingan politik yang keras? Apakah cukup dengan kerjasama sederhana dengan PH atau kuasa ketiga untuk membentuk gabungan yang relevan di Sabah? Jika GRS terus menolak kerjasama dengan BN, adakah BN mampu survive sebagai blok signifikan di negeri itu? Dari perspektif akademik atau sejarah pilihan raya, kita boleh melihat fenomena pertaruhan kerusi wajar sebagai peralihan dari pendekatan serangan total kepada model targeted competition. Di banyak sistem demokrasi, parti akan memilih kerusi yang dekat, marginal untuk dipertandingkan, bukannya menggunakan sumber secara menyeluruh ke semua kawasan. Ini mencerminkan kesedaran bahawa tidak semua kerusi berbaloi untuk dilabur. Tambahan pula, kemunculan kuasa ketiga atau calon bebas menunjukkan wujudnya ruang di panggung politik Sabah yang tidak diseram oleh dua blok utama. Ruang ini mungkin menjadi rebutan baru. Secara perbandingan, situasi politik di Sabah boleh dikaitkan dengan pengalaman negeri lain di Malaysia ketika pilihan raya. Misalnya, persaingan banyak penjuru di negeri seperti Kelantan, Terengganu atau Sarawak
di mana calon bebas atau parti kecil memainkan peranan spoiler. Ketika itu, strategi pakatan tindak bertindih atau tandem tiket sangat penting agar undi tidak pecah. Begitu juga di Sabah, kerjasama tanpa pertindihan boleh memahadkan fenomena split vote yang memberi kelebihan kepada calon luar. Namun, batasannya ialah setiap pihak mesti ada cukup kekuatan asas, base support, supaya bukan hanya mengharap strategi undi pecah semata-mata. Satu lagi sudut kita boleh tanya, bagaimana pengundi Sabah melihat strategi bantuan sukarela seperti skuad sukarelawan ini? Adakah ia meningkatkan imej parti sebagai pembela rakyat atau hanya dilihat sebagai operasi pra-pilihan raya? Dalam sejarah politik Malaysia, pendekatan sedemikian bukan asing. Parti sering menggunakan projek rakyat sebagai pintu masuk pemaruh. Namun, keberkesanannya bergantung kepada kejujuran, konsistensi dan persepsi rakyat terhadap niat sebenar. Jadi, apabila PRN 17 Sabah benar-benar berlangsung kelak, adakah strategi BN ini cukup kukuh? Mampukah kerjasama PH dan kuasa ketiga menandingi dominasi GRS? Bagaimanakah undi rakyat tempatan menilai peralihan strategi dari pertarungan total ke pemilihan bijak? Itulah antara persoalan menarik yang harus kita ikuti dari dekat. Sekarang, kami tinggalkan dulu anda dengan satu pantun sebagai penutup. Ke utara bayu bertiup halus, membawa harapan ke kota nan jauh. Pilihan rakyat menentukan nasib rakyat. Serahkan suara agar hasil tak merajuk. Terima kasih para sahabat penonton semua kerana sudi mendengar. Jika anda tertarik atau tertanya-tanya tentang aspek lain, contohnya perbandingan kerusi mengikut daerah, kesan terhadap parti tempatan, atau implikasi terhadap kerajaan persekutuan, kongsilah di ruangan komen, kita sama-sama kupas. Jangan lupa tekan like, subscribe ke channel ini, dan aktifkan loceng agar anda tidak ketinggalan konten politik seterusnya. Salam hormat dan teruskan berfikir. Sekian, kita jumpa lagi.